Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai orang-orang yang mati hatinya, keinginan kamu pada syurga telah menyibukkan kamu dari mengingati Tuhan kamu. Tanggalkan ingatan itu segera dan kembali kepada Allah Ta'ala. Hendaklah engkau memendekkan cita-citamu supaya hatimu didekatkan kepada Tuhan, batinmu dibersihkan dari pergantungan dengan manusia, dan kembali semula dekat kepada Allah. Di sana engkau boleh membaca catatan-catatan azalimu yang lalu. Boleh engkau periksa baris demi baris, kalimah demi kalimah, huruf demi huruf, di masa-masamu yang lalu, di zaman-zamanmu, di saat-saatnya dan detik-detiknya, sehingga semuanya jelas. Setiap engkau ditarik perasaan takut kepada Allah, saitulah engkau akan terdekat kepadanya. Ketika itu engkau akan merasakan ketetapan dalam hatimu. Engkau tidak peduli apakah usiamu dipanjangkan atau dipendekkan, apakah datang kiamat atau belum datang, apakah engkau disayangi manusia atau dibenci, diberimu apa yang kau mahu atau ditahannya. Demikian kata Sidi Jilani. Lalu dengan tiba-tiba dia berdiri seraya menjerit dan menutup wajahnya. Sebentar kemudian dia membuka wajahnya seraya berkata, wahai api, jadilah dingin dan selamat. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau dedahkan berita-berita tentang diri kami. Lalu dia duduk semula. Berkata Sufyan al-Thawri kepada Fudail bin Iyad, moga-moga Allah Ta'ala merahmati keduanya, marilah kita tangisi diri kita dari hal ilmu Allah pada diri kita. Mereka sekalian sentiasa dalam ketakutan dan kebimbangan, padahal mereka bekerja terus dengan amalan mereka. Namun begitu mereka terus bimbang, takut-takut kalau amalan-amalan mereka itu tiada diterima Tuhan. Takut jika mereka sampai mati dalam su'ul khatimah, yakni kesudahan yang tidak baik. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, hanya demikian itu adalah pakaian bukan pakaian, dan makanan bukan makanan, dan yang tinggal hanya beberapa hari lagi. Muslimin dan muslimat sedang penonton rahmati Allah sekalian, kita telah bicarakan tentang sifat qanaah. Demikian juga sifat iffah. Yang kedua sifat ini membawa kita ke pintu Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita akan membelakangi makhluk dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kasih sayangnya, rahmatnya, pandangannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di kalangan orang-orang yang Allah muliakan. Minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu di kalangan orang-orang yang Allah muliakan, di kalangan para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik teman, sebaik-baik pendamping. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, wahai orang yang mati hatinya, yakni wahai orang yang hatinya sentiasa dalam kelalaian untuk melihat apa yang menjadi keutamaan. Kata Syekh lagi, keinginanmu kamu pada syurga menyibukkan kamu daripada ingat Tuhan. Di antara perkara yang Allah janjikan syurga,
Dan sebagaimana juga Allah memberi amaran kepada hamba-Nya dengan neraka. Syurga ialah rahmat Allah, manakala neraka ialah keadilan Allah dan azab Allah. Dan kedua-duanya ini akan dipenuhi. Syurga akan dipenuhi, neraka juga akan dipenuhi. Tiada yang kosong. Syurga tak akan kosong, demikian juga neraka tak akan kosong. Sebagaimana Allah Ta'ala jadikan kat dunia ini, tidak pernah dunia ini kosong daripada orang baik. Sebagaimana juga tidak pernah kosong daripada orang yang buat jahat. Sebagai satu ujian. Baik, bila mana kita beriman kepada Allah Ta'ala, bila mana kita semakin dekat dengan Allah, maka kita semakin melihat apa yang menjadi lebih baik, yang menjadi prioriti. Kita beri satu contoh. Dulu waktu kita tak berduit, asalkan kita ada rumah. Tapi bila mana kita mula ada duit, kita mula pilih rumah. Kita nak rumah biar tepi tasik, biar corner lock, biar dia ni mestilah freehold dan sebagainya. Kita waktu kita lapar, apa pun kita makan. Tapi sewaktu kita berkemampuan, kita akan pilih makanan mana, kedai mana, bersesuaian dengan rasa tenteram kita. Manusia sentiasa dia akan upgrade dirinya pada apa yang dia berkemampuan, pada apa yang dia rasa dia boleh melakukannya. Ini sifat manusia. Dan demikian juga sifat keimanan. Seorang bila beriman pada Allah, mungkin dulu dia cukup dengan solat 5 waktu, kemudian dia rasa itu tak cukup, maka dia tambah dengan solat sunatnya. Mungkin dahulu dia rasa cukup dia keluarkan zakat, tapi hari ini bila Allah tingkatkan iman, dia rasa tak cukup, dia mesti bersedekah. Kalau dahulu cukup dia tidak melakukan kejahatan, tapi hari ini bukan sekadar tidak melakukan kejahatan, tapi menghalang orang lain buat kejahatan. Demikian dia akan upgrade dirinya. Kalau dahulu dia melihat bahawa yang menjadi motivasinya ialah syurga Allah, tapi bila dia sedang naik satu level, yang menjadi motivasi dia ialah Allah itu sendiri, yang memberikan segala nikmat, yang memberikan segala rahmat. Umpama seorang pekerja, bila nak masuk satu syarikat, tawaran syarikat itu yang menjadikan dia nak masuk, gajinya, allowance-nya. Tapi bila dia mengenali bos majikan, bos tu, maka bukan lagi kerana tawaran gajinya, tapi kerana bos itu. Sanggup susah dengan bos dan dalam semua situasi. Itu sebagai contoh. Maka manusia bila iman masuk dalam hati dia dan dikuatkan dengan amal-amal solehnya, dikuatkan dengan ilmunya, dikuatkan dengan keyakinannya, dikuatkan iman tadi dengan apa yang diperhatikannya, maka lama-lama iman ini menuntut sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya, sesuatu yang lebih utama. Maka ketika itu tidak ada yang lebih utama melainkan dia ingin bersama dengan Allah, melihat Allah. Tidak ada yang lebih utama. Itulah yang dirasai oleh para Nabi SAW. Itulah yang dirasai oleh orang-orang soleh, iaitu pertemuan dengan Allah. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang orang-orang yang merindui pertemuan dengan Allah. Allah Ta'ala berkata, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ أَحَدًا. Siapa yang merindukan pertemuan dengan Allah, maka terus bersungguh-sungguh melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa sahaja yang berharap pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam amal soleh dia dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dalam hadis yang lain, atau dalam satu hadis, Nabi SAW sabda, man ahabba liqa Allah, siapa yang cinta jumpa Allah. Tidak disebut man ahabba jannat Allah, siapa yang suka syurga Allah. Tetapi dia akan sampai satu peringkat suka bertemu dengan Allah.
Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Tuan-tuan, kita masuk rumah besar, rumah agam, dan kita tahu owner siapa. Kemuncaknya ialah kita nak jumpa dengan Tuhan dia. Siapa pemilik rumah ini? Kita tengok kereta cantik, lawa, luxury, mewah. Kemuncaknya ialah kita nak tahu siapa yang bawa kereta ni. Siapa owner kereta ni. Itu yang kita nak kenal. Maka tenang kita dengan dia lebih daripada tenang kita dengan keretanya atau rumahnya. Sama juga, kita nak syurga. Tetapi akhirnya iman ini menuntut untuk kita kenal siapa pencipta syurga yang menyediakannya, Allah. Maka iman ini berkata, aku ingin bertemu dengan menciptakan syurga. Maka ini kemuncak cintanya kepada Allah Ta'ala. Sebab itu bila sampai peringkat kita bicarakan tentang cinta pada Allah, tidak kita bicara tentang cinta pada syurga Allah, takutkan Allah. Tidak kita lagi bercakap tentang takutkan neraka Allah, takutkan Allah. Maka di situ seorang sudah pun sampai. Seorang, macam contoh saya katakan, kalau kita pergi ke istana, kita dah sampai istana, tapi kita belum jumpa rajanya, kita dianggap tidak sampai. Orang dari sana, dah jumpa raja, tak jumpa, kena pergi lagi. Bila saya pergi dan saya jumpa dengan rajanya, maka saya dianggap memang pergi ke istana. Kita pergi rumah kawan kita, tapi tuan rumah tak ada. Apakah kita namakan itu pergi ke rumah? Atau sampai? Kita anggap macam belum sampai. Sampai kita jumpa tuan dia. Saya dah pergi rumah dia 2-3 kali, tapi tak jumpa tuan dia. Maka demikian bila kita bercakap tentang, bila hati ini hidup, dia akan sentiasa hendak sesuatu yang lebih tinggi. Tapi kalau hati ini mati, dia akan terhenti pada suatu destinasi yang belum kemuncaknya. Dia berhenti pada syurga. Tak, kita nak sampai pertemuan dengan Allah. Itu destinasi kita. Contoh kita, kalau pergi ke suatu destinasi, nak ke mana? Ke Pahang. Once kita masuk ke sempadan Pahang, ya kita sudah berada di Pahang. Tapi yang kita maksudkan, satu rumah di Pahang tu, satu kampung di Pahang. Dah kita masuk kampung, dah sampai, dah masuk kampung. Tapi yang kita maksudkan di situ ialah rumahnya. Lalu kita pun sampai rumahnya. Ia dah sampai ke Pahang, ke kampungnya, ke rumahnya. Yang kita maksudkan sebenarnya ialah tuan rumahnya. Akhir kita jumpa tuan rumahnya. Tentang kita dalam perjalanan ke akhirat. Dan kita sudah sampai ke akhirat, sudah berfikir tentang akhirat. Jauh kita tinggalkan dunia dengan segala kelalaiannya. Kita dah sampai akhirat. Kita dah sibuk buat amal, ketaatan pada Allah. Kita dah susun jadual akhirat kita, sehingga dunia tidak boleh mengganggunya. Daripada keseronokan ibadat, maka kita sampai ke daerah akhirat yang bernama syurga. Ini dah sampai negerinya, sekarang ke daerahnya. Daerahnya bernama syurga. Maka kita sudah sampai ke syurganya. Dan kita pun nak masuk dalamnya, tempatnya. Tapi kita ingin bertemu dengan Tuhannya, Allah SWT. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Lalu kata ahli syurga, wahai Tuhanku, Engkau telah menjadikan wajah kami gembira. Alam tubayyid wujuhana. Engkau telah jadikan kami gembira. Engkau telah masukkan kami dalam syurga. Engkau telah berikan apa yang kami inginkan. Lalu kata Allah Ta'ala, ada lagi, ada sesuatu yang kamu kena dapat. Maka Allah membuka hijab. Lalu orang beriman melihat Tuhannya. Tidak ada nikmat yang lebih hebat pada itu. Nikmat yang paling hebat, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bagi orang yang beriman itu ialah syurga dan melihat wajah Tuhannya. Wujuhun yawma izin nadhirah. Kemuncak wajah orang beriman berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan dilihat. Contoh bila kita ni bila dapat nikmat, kita seronok. Tapi setiap nikmat ada yang kemuncaknya, yang menjadikan kita tak mampu membayangkan gembiranya kita. Sebab itu Syekh Abdul Qadir kata, wahai hati yang mati. Kerana manusia hatinya kena hidup. Macam saya katakan, kita ni, kalau kita orang hidup, kita sentiasa nak upgrade diri kita. Tak ada pun kita jumpa orang tak nak upgrade, nak downgrade. Tak ada. Dia nak upgrade. Daripada basikal dia nak motor, daripada motor dia nak kereta.
Kalau kereta dia nak helikopter. Dari helikopter dia mungkin nak pesawat. Dia nak. Kita daripada makan sikit nak makan lebih baik, lebih banyak. Kenapa? Kerana nafsu kita hidup. Baik, nafsu kita hidup. Bila nafsu ini hidup, maka hati mati. Maka hidupkanlah hati supaya nafsu mati. Bagaimana hati yang hidup? Sentiasa ingin jadi lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Kerana ini hati yang hidup. Dulu solat kat rumah, sekarang nak solat kat masjid, kat surau, nak solat berjemaah. Dulu belajar pun baca buku je. Sekarang tak, saya nak berguru. Dulu tak pernah pun kita jumpa guru, hari ni tak, saya akan jumpa guru. Kita akan upgrade. Dulu saya tak pernah berdamping dengan guru, sekarang saya nak berdamping. Saya nak makin dekat. Begitu orang hati hidup, maka dia akan dapati pencapaian agama dia naik. Tapi kalau hati mati, pencapaian agamanya menurun dan pencapaian syahwatnya naik. Kerana syahwatnya yang hidup. Kerana dua-dua tak mungkin boleh hidup. Bila hidup hati, tidak mungkin syahwatnya hidup. Syahwatnya akan mati. Bila syahwatnya hidup, tak mungkin hatinya akan hidup. Hatinya akan mati. Manusia, sama ada dia akan upgrade akhiratnya atau dia upgrade dunianya. Dua. Dia tak akan jadi upgrade dunia akhirat. Kerana ada pertentangannya. Hanya jangan sekali orang yang mampu mewujudkan keharmonian antara keduanya. Jangan sekali. Agak suka. Seorang yang nak tidur dengan ular tanpa ular mematuknya agak suka. Walau dia ada penjinak ular, dia tetap berhati-hati. Kita dengar ni raja ular, dia tidur dalam tempat beratus bahkan ribu ular. Dululah persembahan dulu tidur. Yang ni pula raja kalajengking, tidur dengan kalajengking. Namun walaupun dia tidur, kita tahu dia tak lena. Dia tak mungkin selena kita. Tak mungkin. Sebab dia tahu bila masa bahaya datang. Dia tahu bahaya itu akan datang. Apakah ada orang mampu tidur dalam rumah yang terbakar? Sekalipun terbakar itu di ruang yang jauh daripada bilik tidurnya. Tak, dia akan alert. Dia tahu bahaya. Demikian orang bila dia ada akhirat dan ada dunia, dia alert dengan dunianya. Jangan sampai ini mengganggu dia. Jangan sampai prioritinya pergi pada dunianya. Maka ini yang kita sebut tentang hati yang hidup, hati yang mati. Syahwat yang hidup, syahwat yang mati. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, hendaklah engkau memendekkan cita-citamu supaya hati dekat dengan Allah. Tuan-tuan, bila kita rasa hidup ni tak lama, masuk pendek cita-cita, atau disebut dalam bahasa Arab kisarul amal, pendek cita-cita, pendek angan-angan, dengan maksud jangan fikir umur ni panjang sangat. Itu ingat mati. Tuan-tuan, bila kita ingat mati je, apa yang berlaku pada diri kita? Maka yang kita lihat adalah pertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah. Maka untuk kita rasa, untuk kita dekat dengan Allah, maka selalulah ingat mati. Allah paling suka hambanya yang ingat mati. Tapi bukan maksud ingat mati kerana putus asa hidup. Ada orang ingat mati juga. Dia putus asa hidup, berniaga tak jalan, baik matilah. Hutang pun banyak, baik matilah. Atau kerana masalah dengan makhluk, baik mati. Bukan mati orang putus asa. Bukan ini Allah kehendaki. Kerana mati orang yang putus asa, yang ni kehendak, keinginan orang putus asa untuk mati, tidak akan menambahkan amalan dia. Bukan menambahkan sugul, menambahkan sedih dan putus asa. Tapi ingat mati orang beriman ini menyebabkan dia menambahkan amalan dia. Itu beza dia. Kita boleh kenal orang ingat mati kerana kecewa, dengan orang ingat mati kerana takwanya pada Allah. Orang ingat mati kerana kecewa, yang saya katakan bila hutang banyak, baik saya matilah. Bila mak dia tak sayang dia, mak dah tak sayang saya, baik saya matilah. Bila suami dia tak sayang dia, baik saya matilah. Abang dah tak sayang saya. Bila suami dia kecewa dengan isteri dia, baik abang matilah. Saya hidup pun tak guna juga. Ini orang kecewa hidup. Macam mana kita nak kena signal di antaranya, tak akan bertambah amal akhiratnya. Maksudnya itu orang kecewa. Tapi orang ingat mati, lalu kita melihat amalnya drastik, kita tahu ini betul ingat mati. Ingat mati menjadikan kita akan buat lebih baik. Sebab kita tahu masa kita dah singkat. Kita kena buat cepat. Umpama orang ingat periksa lah.
Orang yang selalu ingat akan ada periksa, bagi kita student dululah, apa jadi pada kita? Sentiasa baca buku. Dan makin kita rasa dekat, makin kuat kita baca. Makin kita study, buat note, short note sekian. Tidur pun dah kurang kan. Study, kalau dulu sekolah suruh study just pukul 9, pukul 11 tak, kita tu tak tidur. Kalau dulu sekolah letakkan waktu study 3 hingga 4 petang, tak, kita sekarang lepas zuhur terus study. Tak nak balik dah asrama. Kalau zaman saya duduk asrama, kenapa? Dia ingat periksa tu, maka dia bersungguh. Kan itu kata Syam Abdul Qadir, pendekkan angan-anganmu, lihat kematian di hadapan matamu. Kata Zunnun Al-Misri, tidurlah kamu dengan berbantalkan ingatan kematian. Bantal kamu itu ialah bantal ingat mati, nama dia. So itu Umar bin Abdul Aziz, cincin yang tercatat, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah mati itu peringatan. Ditulis pada cincinnya. Tentang cincin ini untuk perhiasan, pakai cincin untuk lawa. Jam ini juga perhiasan. Maka walaupun ia perhiasan, kita ingatkan kematian. Tuan-tuan, ni bilik tidur kita, cuba tulis satu khat, cukuplah kematian itu satu peringatan. Cuba dalam rumah kita ada ayat-ayat yang mengingatkan kita pada mati. Mati telah melondehkan segala keaiban dunia. Al-maut yaftah lil hayah. Mati telah menunjukkan keaiban sebenar dunia. Kita tengoklah tuan-tuan, bila orang yang ada segala dunia bila mati, maka dia tak boleh bawa semua benda. Ya, mati telah melondehkan keaiban dunia. Rupa dunia yang kita bagi komitmen 100%, 200%, yang kita cinta pada orang ni 200%, 300%, yang kita duk percaya orang ni 5,000%, sekian-sekian. Akhirnya bila kita mati duk seorang, rupanya semua benda itu tak berfaedah pada kita. Kan itu pendekkan angan-angan kita. Nescaya kita akan rasa dekat dengan Allah. Nescaya Allah dekatkan kita dengannya. Sebagaimana kita sebut, Allah suka hamba yang paling ingat mati. Kerana hamba yang paling ingat mati ini hamba yang cerdik. Tuan-tuan, siapa yang tak suka orang cerdik? Anak kita yang paling kita suka yang cerdik. Yang jenis tak berapa cerdik, kita kurang sikit lah. Nak marah selalu lah. Anak kita yang cerdik, setiap tindakannya kita kata bijaksana. Kita kalau majikan suka pekerja cerdik, kita tak suka pekerja bodoh, cerdik. Tapi bukan cerdik untuk lawan kita. Cerdik kalau lawan kita tak panggil cerdik. Cerdik beri manfaat pada kita. Kita suka sahabat-sahabat kita yang cerdik. Tetapi Allah suka hamba yang bijaksana, cerdik. Yang cerdik macam mana? Yang tahu hidup ni ada mati. Sebab malang manusia yang dah melihat jutaan jiwa sudah meninggal dengan pelbagai darjat dan keturunan, masih lagi berangan-angan panjang untuk hidup di sini lama. Masih lagi tidak mau menjadikan mati itu sebagai bantal tidurnya. Dan bila bangkit dan bangun, meletakkannya di hadapan kedua matanya. Inilah mati yang berada di hadapan saya, untuk saya melakukan amal soleh dengan sebenar. Jadi orang yang tak ingat mati ni orang yang tidak cerdik, orang yang bodoh. Yang akhirnya datang kematian, dia paling menyesal. Kalau saya tahu hidup berakhir begini. Mana kita cerita kisah Khalifah Mu'tasim, yang hebat, yang kaya raya, yang gagah, tapi meninggal pada usia 30 tahun. 30 tahun. Walau dia gagah sangat-sangat. Kalau orang ambil pisau toreh, ni tak tertoreh badan. Dia memimpin tentera Islam mengalahkan Rom. Gagah orangnya. Tapi sampai masanya datang kematian. Lalu dia berkata, kalaulah aku tahu hidup berakhir begini. Kalau aku tahu hidup berakhir begini, taklah fikir nak sombong, nak itu, nak ini. Hidup berakhir begini. Tak ada seorang raja seni pertahankan diri. Gagah orang ni. Gagah. Meninggal dunia umur 32 tahun. Tahun 70-an. Gagah lah. Sebut dia ni semua orang kenal. Tumbuk orang, gagah. Lawang semua orang, menang semua. Tapi dia meninggal umur berapa? 32 tahun. Tak habis lagi cerita orang kaji apa sebab kematian dia.
Yang ni kata sebab kematian dia, kalau orang kita Melayu ni kalah dengan pesilap Melayu, kalau orang kita lah. Kena ilmu batin sebiji, muntah berdarah. Yang ni buat kajian ini kerana dia mengambil ganja dadah, lalu berlaku kegagalan buah pinggang. Orang duk kaji dari kematian sampai sehari dua ni masih lagi mencari. Sebab mereka macam rasa macam aneh, kenapa orang gagah semudah itu dia mati. Gagah, patutnya kita cerita gagah ni, antaranya umur dia panjanglah sikit. Ni 32 mati. 32 mati. Padahal gagah, kuat, badan, tak. Ni bukan kata 6 pack, 8 pack dia ada. Betul-betul. Kita boroi tak mati-mati ke ni. Ni gagah, kuat. Sampai saya kata ke ahli saintis dan pakar kesihatan masih cari apa sebab dia mati. Sebab macam tak percaya. Demikian orang yang tak pernah tahu tentang peraturan Allah. Peraturan Allah. Allah tak pernah kata orang tua akan mati. Allah tak pernah kata pun orang muda akan mati. Allah kata setiap yang bernyawa akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan Allah pun tak beritahu berapa umur. Allah cuma sebut fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang waktu mati mereka, tak akan disegerakan, tak akan dilambatkan. Kerana umur 19 mati, umur 20 mati. Orang bijak, dia tahu dah benda ni. Tahu. Saya tahu benda ni, tuan-tuan juga tahu. Kita dah lihat, saya kata ratusan juta jiwa sudah mati. Apa pun cara dan sebab. Maka sebab itu kita ingat mati dengan melakukan amal soleh. Tentang dunia yang kita cuba cari tak akan jadikan kita ingat mati. Maka cari akhirat. Bila kita faham akhirat, maka sila ambil dunia berapa kita nak. Kerana kita sudah faham akhirat. Kita dah faham apa dia hak yang perlu kita berikan. Tapi orang belum tahu akhirat. Kalau nak ambil dunia, maka dia ambil yang haramnya, yang syubhannya, yang melalaikannya. Dia ambil yang merosakkannya. Akhirnya pun mati dalam keadaan su'ul khatimah. Biar kita tahu akhirat. Dah tahu betul-betul akhirat, maka sila ambil dunia. Dah tahu tujuannya apa kita ambil. Kita umpama tukang masak. Depan kita tuan-tuan pasar raya yang penuh macam-macam. Ni kita masuk pertandingan chef, master chef. Ini tukang masak. Depan kita ni macam-macam bahan ada. Lalu kata pengadil, kamu semua diminta masak siakap 3 rasa. Misalnya. Dan apa yang dibuat oleh chef ni, dia akan serbu tempat dan dia akan ambil bahan-bahan yang akan jadi siakap 3 rasa. Dia tak mungkin ambil bahan yang tak ada kaitan dengan tu. Kalau dia ambil, dia tak sengaja. Maka dia pun berlari, ambil ni serai, ambil lemon, dia ambil limau, dia ambil ikan siakapnya, dia ambil bawang putihnya, dia ambil sekian-sekian benda yang menjadikan sedap lazatnya. Kemudian dia pun adun dah masak, selesai. Kita macam tu juga tuan-tuan. Kita, Allah perintah kita untuk beribadat padanya dan ambil dunia yang boleh mampu menolong kita ibadat. Lalu kita mau serbu dunia ni, pasarai dunia. Kita ambil benda-benda yang membantu ibadat kita. Ambil ni. Yang tak membantu ibadat kita jangan ambil. Wa kita buang masa kita. Wa dia akan merosakkan akhirat kita. Yang haram jangan ambil. Macam saya sebut tadi, kalau kita kan biasa tengok ni pertandingan memasak, dia kumpul dulu. Nanti pengadil kata, okey, tajuk masak kita hari ni ialah sekian-sekian. Ke depan kita sepada bahan, okey sila ambil. Dia pun ambil, bla 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 bla. Dia akan ambil apa yang dipikir nak buat. Dia tak mungkin ambil, tahu nak buat apa. Itu perbuatan sia-sia. Masa yang diberikan 1 jam. Tuan-tuan, kita masa yang diberikan oleh Allah pada kita 1 masa. Yang bukan sejam, bukan 2 jam, kita tak tahu. Tapi dia ada masa dia. Kalau aku kata berhenti, kamu kena berhenti. Maka jadi rahsia di sisi Allah. Lalu kita ambillah dunia apa kita nak ambil. Ambil, silakan ambil. Tapi kita tahu dah nak buat apa. Kita tahu apa yang bermanfaat. Dan sampai waktu dihentikan, maka kita akan diadili oleh Allah. Maka kita orang berjaya atau sebaliknya. Maka itu perumpamaan dia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, batinmu dibersihkan dari pergantungan dengan manusia
dan kembali semula dekat dengan Allah. Tentang pergantungan dengan manusia. Apa maksud pergantungan dengan manusia? Kita selalu sebut bagaimana dalam kesufian yang bergantung dengan orang. Jangan jadikan cara kita beragama berkait dengan orang. Kalau dia tak, maka kita pun tak. Tuan-tuan, kadang-kadang masa kita kecil, memang ibadat kita bergantung pada orang. Ayah kita yang suruh solat. Kalau tak suruh, tak solat. Ayah kita yang suruh puasa. Kalau tak suruh, tak puasa. Ayah kita yang suruh kita tutup aurat. Kalau tak tutup aurat, maka kita mungkin akan kena sekian-sekian. Tapi sampai masanya kita berdikari untuk kita melakukannya kerana Allah, bukan kerana ada orang suruh. Itu hilangkan pergantungan. Dan yang kedua ialah semangat kita dalam ibadat. Kadang-kadang semangat kita kerana orang. Kerana tok guru tu, kerana ustaz tu. Kerana kawan kita tu, kawan kita ni. Allah akan uji kita akan hilang benda tu. Apa yang menjadi semangat kita beragama akan dihilangkan oleh Allah untuk tunjukkan ketelusan kita beragama. Yang sayang pada tok guru dia pun mati. Maka apakah dia masih melalui jalan yang sama sewaktu dia bersama dengan gurunya? Kalau sama, berarti dia orang istiqamah. Dulu dia ada suami, dia ada isteri yang sama-sama membantu dia ingat Allah. Allah akan hilangkan salah seorang sampai waktunya. Maka hilang isterinya, hilang suaminya. Apakah langkahnya sama? Maka sama, berarti dia tak bergantung pada manusia. Tapi kalau tak sama, dia memang bergantung. Dulu suami isteri pergi kuliah, mati salah seorangnya, maka hilang semuanya. Maka kita tahu siapa yang kuat agama. Siapa yang kuat agama. Kita tahu nilai agamanya ialah pergantungan. Maka itu kita nak bergantung. Yang ketiga, makna bergantung ialah masa kita banyak dengan manusia. Kita banyak hand out dengan manusia ni banyak. Dengan Allah sikit. Itu berarti pergantungan dengan manusia. Maka perhatikan masa. Yang keempat, pujian yang kita harapkan, kejian yang paling kita takut ialah pujian. Yang kita harapkan pujian manusia dan paling takut kejian manusia. Itu makna kita bergantung pada hamba Allah. Bergantung pada manusia. Orang kalau puji, laju je kita. Terus semangat. Kalau orang keji, habis tumpang ataupun tumpah kita atau jatuh kita. Berarti ini bergantung pada manusia. Kerana kita orang bergantung pada Allah, dia tak akan rebah dikeji. Tak akan megah dipuji. Puji macam mana pun, biasa je. Awak ni baguslah, begini-gini. Biasa. Sebab dia tahu ini semua kurnia Allah padanya. Waktu dia keji, dia tahu lah, yang aku buat ni betul, apa masalah. Nak keji. Dia tak kisah. Maka orang ni yang tidak bergantung pada manusia. Kita dapat kenal seorang yang tidak bergantung pada manusia, yang kita sebut jalan-jalan tadi. Itu orang-orang yang saya katakan bukan dia buat sesuatu kerana orang suruh dia, dulu mak ayah dia. Atau bukan dia jadi kuat agama kerana ada teman yang membantu dia. Kerana Allah akan hilangkan teman dia, hilangkan pasangan dia, untuk dia bergerak seorang diri. Kerana agama ialah kita mampu berdikari seorang diri. Umpama kanak-kanak sudah berjalan tanpa dipimpin dan tanpa berpegang lagi pada mana-mana benda yang ada sekelilingnya. Tuan-tuan, anak kita sebut dia pandai berjalan sebab apa? Kalau kita pegang tangan dia, kita duduk tateh, kita tahu dia tak pandai berjalan lagi. Walaupun kita sudah gembira pencapaiannya, 3 langkah, 4 langkah. Kalau tengok anak kita, dia bangun berjalan lalu pegang kursi, dia belum pandai berjalan, tapi dia berusaha berjalan. Tapi bila mana kita tengok anak kita berjalan, tapi tangannya masih ke depan, kita tahu dia belum ada keseimbangan. Kalau budak jalan kan tangan depan, jalan macam hantu Cina mula-mula. Kenapa? Dia belum seimbang. Dia tak mungkin jalan macam kita, tangan boleh jatuh. Bila jalan, tangan dia seimbang, dia cuba seimbangkan. Dan kalau kita tengok dia jalan dan jatuh, kita juga tahu dia belum bijak lagi berjalan. Jalan sikit jatuh, jalan sikit jatuh. Sampai kita nampak dia benar-benar boleh berjalan. Ketika itu benar-benar dia berdikari dengan diri sendiri. Sama juga dengan hal agama. Agama. Tuan-tuan siapa pergi, ya hari ni kita ada guru, hari ni kita ada kawan. Sampai satu waktu kita berjalan seorang. Sebab perjalanan menuju Allah ini seorang diri. Ia bukan perjalanan secara sekian-sekian, tak. Sampai masa ini kita seorang diri. Semasanya kita akan bermujahadah seorang diri. Tentang waktu kita tidur atas tilam kita,
Maka yang membangunkan kita ialah mujahadah kita. Kerana kawan kita tak boleh masuk rumah kita. Tak boleh masuk. Hatta isteri kita juga tidak boleh masuk dalam tidur kita untuk bangunkan kita. Ialah mujahadah kita untuk bangun esok hari. Lalu kita pun bangun dengan kebergantungan kita pada Allah Ta'ala. Maka perhatikan bagaimana kita boleh membebaskan pergantungan dengan manusia. Kalau saya kata boleh kita bebaskan, saya buat ni bukan orang suruh, bukan sebab orang lain, tak ada. Ada prinsip, ada ilmu saya. Saya kuat beragama ni bukan kerana ada orang tu, orang tak. Kalau dia tak ada pun saya kekal kuat beragama. Bukan saya ke masjid tu saya suka imam tu. Imam tu dah tak ada, saya pun tak nak pergi. Kalau kita lihat ramai orang, termasuk kita sendiri, yang kekuatan agama kita tumpang kat orang. Tentang kuat kekuatan agama tumpang kat orang ni bahaya. Tumpang kat orang. Bila kita tumpang kat orang, bila orang yang kita tumpang tu tak ada, yang saya kata sampai masa orang tu tak ada. Saya bagi contoh suami isteri, dua-dua rajin ke kuliah, dua-dua rajin ke masjid, dua-dua rajin. Bila seorang je hilang, dua-dua tak nampak. Seperti dua-dua mati. Yang seorang mati jasadnya, yang kedua mati hatinya. Dua-dua mati. Dan dua-dua saya tak nampak. Yang saya cuma tahu yang mati ialah isterinya. Apakah dia dikebumikan sekali? Yang saya tahu yang mati cuma suaminya. Apakah dia dikebumikan sekali dengan isterinya masih hidup? Ternyata bila orang yang bergantung tadi mati seorang, rupanya dua-dua mati. Yang satu mati jasadnya, yang kedua ialah mati hatinya. Sebab tu kita tak nak macam tu. Kita tak nak beragama kerana tumpang. Dia sepanjang isteri kita ada sebagai amanah Allah, kita jaga. Suami kita sebagai amanah Allah. Tapi bila mana dihilang, amanah untuk kita terus mendekati Allah itu tidak boleh berhenti. Kita mesti, kalau orang hari ni sebut move on, jalan-jalan terus ke depan. Jangan berundur ke belakang hanya kerana hilang pasangannya. Kerana dia alhamdulillah sudah berjaya sampai destinasi dan kita menyusurinya. Lalu kita berjalan sepantas dia, tidak mengurangkan. Dan ini yang patut kita buat. Sebab itu bila Rasulullah wafat, tuan-tuan para sahabat bila Rasulullah wafat, mereka berada dalam keadaan yang amat sedih. Kata Anas bin Malik, ada dua waktu yang aku tak boleh lupakan dalam hidup aku. Yang pertama, kata Anas bin Malik, waktu Rasulullah sampai ke Madinah dalam hijrah baginda. Masa tu kami rasakan bahawa Madinah ni terlalu terang. Terang benderang dek kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Seronok. Yang kedua, waktu kewafatan Rasulullah. Waktu itu aku rasakan Madinah itu gelap gelita. Seperti tak ada cahaya. Dek kematian, kesedihan. Kalangan sahabat ada yang jatuh pingsan. Kalangan sahabat ada yang tak mampu kata apa-apa, terduduk kebingungan. Di kalangan sahabat ada yang tak boleh terima berita kematian. Baginda tak mati, baginda cuma tidur. Maka seorang sahabat menyedarkan segala-galanya. Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Rasul-Rasul yang terdahulu, dia mati sebagaimana mati Rasul terdahulu. Dia pergi sebagaimana pergi. Dan ketahuilah, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan siapa yang beragamanya kerana Nabi SAW, maka agamanya akan habis. Tapi siapa yang beragama kerana Allah, yang menyembah Allah, Allah itu hidup kekal abadi. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Kata Abu Bakar Siddiq, wahai manusia, siapa yang sembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup kekal abadi. Dan dia membaca ayat, tidaklah Muhammad itu melainkan Rasul, sebagaimana Rasul-Rasul yang terdahulu yang telah diwafatkan oleh Allah. Apakah kalau sekiranya Muhammad itu mati atau terbunuh, kamu berpaling dari agama Allah? Kalau kamu berpaling daripada agama Allah, ia tidak memberi mudarat kepada Allah. Dan siapa yang bersyukur pada Allah, ini meneruskan ibadatnya,
Maka Allah sentiasa menggandakan pahala orang bersyukur. Maka sahabat selepas Rasulullah wafat, agama mereka kekal utuh kuat. Maka bakal mengambil amanah ini. Tidak kurang masjid Nabi, sama. Walaupun tidak lagi kedengaran suara merdu Rasulullah SAW. Walau tidak lagi mampu melihat kelibat yang paling mereka sayang, Nabi SAW. Tetapi Allah nak ajar mereka beragama ini kerana Allah. Maka mereka kekal kukuh beragama, memenuhi Masjid Nabawi dan menyebarkan Islam sebagaimana Rasulullah sebarkan. Berjuang pertahankan Islam sebagaimana Rasulullah perjuangkan, tidak kurang sedikit pun. Dan mereka gugur syahid kerananya, sebagaimana mereka gugur syahid di zaman Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah paling Waqah paling terasa sebab dia paling rapat dengan Rasulullah. Tapi dia faham apa itu hakikat perhambaan dengan Allah. Dia akan buat apa yang Rasulullah buat. Dalam perang Uhud, bila kedengaran berita Rasulullah terbunuh, Muhammad sudah mati dibunuh, orang kafir mencanangkan spekulasi ini untuk melemahkan orang Islam. Iblis tolong mewar-warkan, tolong viral. Iblis viralkan Muhammad sudah tewas dalam perang Uhud. Orang Islam mula berpecah menjadi beberapa bahagian. Ada orang Islam yang lemah semangat. Perang macam dah kalah. Rasulullah dah wafat, kalah dah kita. Sehingga mereka tak tahu apa tujuan perang. Yang kedua pula kata, kalau Muhammad dah mati, kita berjuang untuk apa? Yang juga tidak mengerti dengan betul apa itu perjuangan. Yang ketiga berkata, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati dan dia mati pertahankan agama Allah, kita akan mati macam dia untuk pertahankan agama Allah. Dan mereka kekal terus berjuang. Biarkan mati macam Rasulullah mati untuk pertahankan agama ini. Mereka terus bergerak tanpa kurang semangat. Dan ini kita baca sejarah supaya kita faham, dalam agama jangan bergantung. Yang saya kata yang paling rasa sedih Waqah, dia sentiasa mendampingi Rasulullah SAW. Tapi apakah semangat agamanya kurang? Tidak. Kan dia faham apa itu agama. Dia kuat. Lalu dia memerangi orang murtad. 2 tahun yang penuh kepenatan. Maka Waqah wafat. Maka Umar merasa lebih penat sebab dia kehilangan 2 orang yang dia paling sayang, Rasulullah dan Waqah. Ternyata fitrah manusia, orang-orang yang sama-sama berjuang gitu. Maka terasa, tapi Umar faham apa itu dia beragama. Maka Umar bangkit dengan lebih hebat sehingga jatuh Rom dan Parsi. Dan begitu kecemerlangan setiap para sahabat. Bila Umar wafat, Uthman pun lemah. Ini orang kuat dia dulu bersama. Tapi Uthman bangkit untuk melebarkan lagi Islam dengan lebih luas. Demikian juga Ali, demikian juga sekian sahabat. Demikian orang Islam sepanjang zaman. Demikian itulah makna perjuangan. Demikian itulah maksud memperhambakan diri pada Allah. Tuan-tuan, dek, kita tak rebah dek kerana orang lain dah tak ada. Kita sama. Sebab itu matlamat beribadat biar jelas. Jangan kerana mati pasangan, kita pun sama juga mati semangat dan roh kita. Dan kita akan terus hidup memperhambakan diri pada Allah sehingga hari pertemuan kita dengan Allah. Kita tak akan berhenti untuk melangkah terus pada jalan Allah. Walaupun pada satu waktu kita mungkin tak nampak orang bersama kita, melainkan kita seorang diri. Teruskan langkah. Nanti kita akan jumpa rombongan orang soleh di hadapan kita. Rombongan orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Maka ini kekuatan beragama. Kata Syekh lagi, bila cakap dari pergantungan manusia, di sana engkau boleh membaca catatan azalimu. Yang lalu engkau boleh periksa satu persatu. Apa maksud membaca catatan azali? Maksudnya muhasabah dengan apa yang sudah berlaku. Tuan-tuan, yang dah berlaku itulah catatan azali. Dulu saya begini, saya begitu. Maka itulah catatan azali yang tak mungkin kita dapat berundur lagi. Maka muhasabah. Yang tercatat itu apa yang menguntungkan kita? Yang tercatat itu apa yang merugikan kita? Dan kenapa berlaku demikian? Maka kita mengubah. Kerana setiap kali kita bermuhasabah, maka ada sesuatu yang kita perlu buat. Tuan-tuan, muhasabah sebahagian daripada kehidupan beragama. Allah Ta'ala sentiasa sebut, kalau kita baca dan surah Al-Hashr, bila Allah Ta'ala menyatakan,
Bila Allah menyuruh orang beriman untuk bertakwa dan bermuhasabah dengan apa yang mereka perlu siapkan. Kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka setiap diri kena muhasabah apa yang perlu dibawa untuk hari esok, yakni hari pertemuan dengan Allah. Tuan-tuan, kita masih ada masa. Saya masih ada masa. Tuan-tuan masih ada masa. Muhasabah. Apa benda, apa barang, apa amalan yang kita rasa boleh bawa dan kita akan gembira dengannya waktu bertemu dengan Allah. Apa benda, apa barang, apa perbuatan yang kita tahu benda ni kalau kita bawa jumpa Allah, salah kita. Dan kita macam nak melepasi satu sempadan. Kita nak check in, kita nak boarding. Kita kena tahu barang apa yang kita tak boleh bawa. Kita ada luggage kita ni, tuan-tuan, nak masuk checkpoint ni, kita tahu barang apa tak boleh bawa. Kerana barang tu telah ditulis dilarang bawa. Dilarang bawa. Maka tak mungkin kita bawa juga barang terlarang sampai kita kena tangkap. Maka saya buanglah barang-barang terlarang ni. Bawa barang-barang yang tak salah. Yang tak salah. Akhirnya saya pergi maskapai boarding tadi, selesai. Selamat. Saya nak naik kapal terbang. Beg saya diperiksa selamat. Tak ada benda yang bahaya. Sama juga kita nak balik akhirat ni. Esok lusa balik akhirat. Benda barang bahaya kita bawa balik sana. Dosa, maka taubat. Ambil orang, kembalikan. Yang kita abaikan, baiki. Biar kita bawa cuma benda yang elok, yang baik. Supaya penerbangan kita tiada gangguan. Kita benar-benar terbang dengan selesa, tanpa membawa barang-barang yang terlarang. Demikian muhasabah kita. Setiap orang kena muhasabah apa yang dah berlaku dulu. Sebab apa? Dulu yang kita lalai itu sebab apa agak-agak? Dulu yang sampai kita tak ke masjid, tak ke surau, tak belajar. Sebab apa? Oh, kerana kawan-kawan saya. Maka ubah kawan. Oh, kerana ego dan sombong saya. Buang ego dan sombong. Oh, kerana dulu saya tak dengar cakap orang, nasihat-nasihat tak dengar. Maka jadikan orang yang suka dengar nasihat. Bahkan berterima kasih kalau seorang memberikan nasihat kepada kita. Sampai kita muhasabah ini sehingga datang rasa apa? Takut pada Allah. Ya Allah, kalau aku dulu mati dalam keadaan jahiliyah tu, habis aku. Amr bin Al-As, dekat nak mati dia pun kenang, lalu bergenang air mata. Anak kata, ayah kenapa ayah menangis dekat nak mati? Dia kata, wahai anakku, aku ni melalui 3 fasa kehidupan. Fasa pertama, aku jahiliyah, aku lawan Rasulullah, aku perangi orang Islam. Ayat apa aku tak kata pada Rasulullah? Ayat apa yang aku tak hina Rasulullah dan orang Islam? Kalaulah aku mati waktu itu, pasti dalam neraka. Pasti mati kafir. Kemudian aku masuk Islam. Kata Amr bin, aku masuk Islam. Aku menjadi orang dekat dengan Rasulullah, kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang sehingga Rasulullah wafat. Kalau aku mati masa itu, pasti aku masuk syurga. Pasti. Sebab aku dekat dengan Rasulullah, Rasulullah doakan aku. Pasti. Kemudian Rasulullah wafat. Dan aku melalui zaman berbalah dengan Islam, berperang sama orang Islam. Maka aku bimbang, di mana tempat aku? Apakah syurga ataupun neraka? Kan itu aku menangis, tak tahu. Tetapi ini muhasabah. Muhasabah ni menjadikan hati kita makin takut kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kalau orang yang tak ada muhasabah, ini dipanggil agama tanpa roh. Roh bagi agama itu ialah muhasabah. Maksud kalau kita tengok orang yang beragama, sembahyang, rajin, tutup aurat, tapi dalam diri tak ada muhasabah, dia agama tanpa roh. Orang yang sentiasa muhasabah, orang ni agama ada roh. Sebab tu kita akan lihat dia akan meningkat naik, dia tak nurun. Dia juga tak akan statik, dia akan naik sebab dia ada roh. Tapi kita memanglah masjid rajin, tapi muhasabah tak fikir esok lusa akan mati, tak fikir apa yang amalan yang patut dibawanya. Dia jadi biasa je. Dijadikan agama tu cuma kebiasaan dia. Agama itu bukan kehidupan dia, tapi kebiasaan. Biasa macam tu. Saya biasa-biasa pagi kuliah, biasa-biasa solat duha, biasa-biasa. Dia tak lihat itu satu kehidupan, sebab dia tak ada nilai muhasabah. Kalau kita muhasabah, sembahyang ni Allah terima tak? Jadi kita pun makin upgrade. Kita muhasabah, duk baca Quran tiap hari dah. Faham ke tak faham ni? Kita muhasabah. Kita pun sedekah dah banyak, maka kita muhasabah.
tujuan apa aku sedekah ni. Muhasabah menjadikan kita tahu apa kita buat. Tentang kita kan selalu diajar, nak sembahyang je kita kena niat. Kita sebut nawaitu, kita sebut apa nama ni, usalli. Nak sembahyang je sebut usalli fardal maghribi 3 raka'at ma'muman lillahi ta'ala. Walau kita buat tiap hari tu, kenapa setiap kali kita nak sembahyang kita kena fokus pada niat, supaya kita tahu setiap hari kita tahu kenapa kita buat. Itulah dia muhasabah. Setiap hari kita duk bayang hari ni, alhamdulillah boleh bangun subuh, dengar kuliah subuh, alhamdulillah boleh solat duha. Muhasabah kita pun tengok, oh ini semua kurnia Allah, kita pun bersyukur pada Allah. Maka itu pada ini semua sebab kerana aku nak jadi baik, maka Allah bantu aku, maka ini kurnia Allah. Hidup muhasabah tu, maka agama ini hidup. Betul, kalau kita tengok orang beragama, kita lah maksud saya, ada waktu saya kata agama kita cuma statik. Yang ni dia akan tinggal biasanya, akhirnya hilang sekejap, dia ada balik. Tapi orang yang jiwa muhasabah, dia terus kita katakan terus naik dia punya kualiti. Tapi orang yang dia jadikan agama cuma kebiasaan, dia mula menjunam. Slow, perlahan-lahan. Akhirnya dia seperti kehilangan. Dan dia tak tahu bagaimana hilang. Kita orang meniaga. Tuan-tuan meniaga tiap-tiap hari kira duit. Muhasabah cek. Tak ada. Yelah tu. Tak mungkin cakap macam tu. Kita bila meniaga tiap hari kita kira dan kita hisap. Muhasabah. Cek. Okay, naik. Yang mana laku ini. Cek kita punya stok ada tak ada. Setiap hari kita cek. Datang esok pula kita cek. Kalau orang dia jalan je. Akhirnya dia tak sedar ada barang yang hilang, ada barang yang dicuri. Dia tak sedar benda tu. Dia sedar ada benda yang dirugi. Orang bijak, dia sentiasa muhasabah, dia cek. Itu orang audit tiap-tiap hari audit. Dia ada audit bulanan, duit tahunan, ni audit hari-hari pun ada. Cek mana yang jadi silapnya. Cek stok dia tiap-tiap hari sebelum tutup kedai. Okay, barang ni yang tak ada, kena top up esok. Ini orang yang kita kata dia bijak, efisien. Dia orang yang berdisiplin. Sama agama kena cek lah. Hari ni apa saya buat, solat apa saya buat, solat apa saya tinggal. Apa perasaan ibadat saya hari ni buat ibadat manisnya tak ada. Cuma rasa jemu, buat ngantuk mata menguap tak berapa kali. Duk baca Quran ni duk menguap banyak pada daripada tadabbur. Kita cek sebab apa agak menguap ni. Misalnya, sebab apa hari ni baca Quran tak semanis semalam. Semalam 2 juzuk tak terasa. Sedapnya baca Quran semalam. Hari ni baca sejuzuk macam lambatnya habis. Duk belek-belek menunggu surat ni, tak habis lagi. Rasa hari ni macam tak berapa. Muhasabah. Apa yang mengurangkan kemanisan ibadat? Apa yang menjadikan ibadat hari ni tak macam dulu? Semalam dia dengar kuliah Ustaz. Semalam Ustaz punya kuliah rasa sekejap je. Allah sejam. Hari ni Ustaz, hari ni kuliah macam lama, macam 2 hari kuliah. Misalnya, perasaan dia kena cek sebab apa? Diri dia. Kalau setiap kebaikan itu, walau siapa pun beri dia, yang menjadi lebih keutamaan, bagaimana orang tu terima? Bukan bagaimana orang tu beri yang lebih diutamakan, bagaimana orang tu terima. Tuan-tuan, kalau ada orang tu dia nasihat kasar-kasar lah, tapi kita terima dengan baik, maka itu bermanfaat. Sebab cara kita terima. Kalau ada orang tu duk ceramah lembut, sopan, tapi kita tak terima cara yang baik, kita juga tak akan dapat apa-apa. Macam mana kita terima sesuatu berkaitan kita? Jadi saya katakan tadi, kita kalau duduk semayang tak rasa manis macam semalam. Ramadan ataupun saya solat tahajud, baru ni solat rasa Masya Allah bergenang yang mata nangis. Itu confirm masa mula-mula taubat kan. Taubat dah lama, dah tak ada air mata dah kita. Mana pergi air mata ni? Mana pergi air mata keinsafan? Apakah air mata ni cuma dia bersifat sementara kerana kita rasa banyak dosa masa tu, dan sekarang kita rasa dah tak berdosa sehingga air mata ni tak ada? Buruknya sangkaan kita. Ada orang air mata yang selama ni dia penuh hadis sudah hilang. Mana pergi? Dulu saat saya mula-mula Islam memang ada air mata, sekarang tak ada. Maka tiada musibah lain menimpa kamu.
Dahulu kamu berdosa dan kamu taubat. Air mata itu seperti hujan yang tak pernah berhenti. Allah, sikit teringat menangis. Hari ini tak ada benda tu. Sebab itu para ulama berlindung pada Allah daripada mata yang membatu atau mata yang membeku. Tak ada air mata. Tentang air mata ni, kalau tak ada air mata, musibah. Sebab mata antara fungsinya hubungan dengan Allah ialah air mata. Dia mesti ada air mata. Kalau seminggu ni tak ada air mata lagi kerana takutkan Allah, kerasnya mata awak. Maknanya kerasnya hati kita. Keras. Kalau hari seminggu ni, minggu ni tuan-tuan, jangan kata hari, minggu, kita cerita minggu lah. Air mata tangisan kerana takutkan Allah, kerana muhasabah diri tak ada. Maka ketahuilah mata kita sudah pun membeku. Dia panggil jumudun ain. Mata yang membatu. Mata ni tak macam dulu. Maka kita patut lihat, barangkali mata ini kalau tengok banyak maksiat sehingga tak mampu keluarkan air mata takutkan Allah. Maka mata ni kena ada fungsi dia. Mulut ini pula kalau dah kurang zikir, dia telah lari daripada fungsinya. Kerana mulut ni untuk berzikir, mata ini untuk menangis. Maka keduanya berfungsi dalam mendekatkan diri pada Allah. Tuan-tuan, Nabi SAW siap malam bagi dia nangis. Bukan kadang-kala tangisan Rasulullah itu bagaikan bunyi minyak yang digoreng. Maksudnya minyak. Bila kita panaskan minyak, kita pun ambil air campur, dia boleh desiran. Bunyi desiran. Begitu tangisan sudah dalam dada, terasa desiran yang kuat. Tapi kita, saya katakan seminggu ni beku. Bukan kata seminggu, sebulan dah tak menangis. Bukan kata sebulan, setahun dah tak nangis. Kalau nangis pun hal lain-lain. Hal lain. Kalau nangis minggu ni pun sebab kalah Piala Dunia. Kalau saya punya favourite pasukan, kalau nangis di tuan-tuan, setiap tangisan kerana takutkan Allah, itulah dia menjemput rahmat Allah yang banyak. Setitik ataupun kita katakan setitik air mata, dia menjemput ribuan rahmat Allah datang pada kita. Allah merahmati. Kesian. Tuan-tuan tengok anak kita kalau nangis, kita pun kesian dia. Nangis. Dia buat muka ketak gitu, tak kesian. Budak ni buatlah kerja sendiri. Bila anak ni tunjuk muka sedih, kita sian anak, kenapa sedih pula ni? Bila kita nampak air mata ni, maka rahmat kita pun keluar. Kenapa kak nangis kak? Kenapa abang nangis? Kenapa adik nangis? Rahmat kita keluar, bertanyakan pada kita. Sehingga rahmat itu menyelubungi. Hari ini air mata kita tak ada keluar. Kalau air mata ni keluar, kena takutkan bagaimana kesudahan hidup kita, macam mana mati kita. Dan selama Allah datang mengamankan kita. Kalau air mata ni jatuh kerana lihat kecuaian kita dan mendidik anak-anak, kecuaian kita dalam menjaga amanah yang Allah berikan, nescaya Allah tak lampungkan kecuaian tadi. Maka ini cerita mata yang membatu dan membeku, sehingga tak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sebab itu penting kita sebut tentang muhasabah. Muhasabah apa yang telah tercatat di azali, yang apa yang dah berlaku dalam kehidupan kita, untuk kita jadi lebih dekat dengan Allah, sehingga datang takut kepada Allah. Kemudian kata Syekh, ketika mana engkau merasakan ketetapan dalam hatimu, yakni ketika mana kamu dah rasa istiqamah itu tetap di hati kamu, dia ada sabat tetap dalam iman, maka ketika itu kita pun tak peduli mati bila. Suatu tanda hati ni dia ada ketetapan beragama. Yang kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada jalanmu, pada agamamu. Waktu kita ada benda tu, kita tak kisah mati bila. Kalau Allah kata mati sekarang, ya saya nak mati sekarang. Esok okey. Bila pun masa kita tak kisah mati bila. Kita tak pernah kata saya nak mati lah, pencing lah, tak. Saya sudah bersedia untuk mati. Maka orang ni tuan-tuan, dia tak takut mendoakan untuk dia mati. Ya Allah matikan aku dalam iman. Ya Allah mati aku dalam taat. Dia tak takut. Ada orang takut doa untuk mati, dia cuma doa, ya Allah panjangkan umurku. Ya Allah panjangkan umurku. Mati jangan disebut. Dia tak akan sebut mati. Kenapa? Hatinya belum tetap. Hatinya masih ada dengan dunia. Tetapi kalau orang tu hatinya tetap dengan agama, dia tak bimbang dia mati bila. Dan dia tak peduli pun bila kiamat berlaku. Even dia tak peduli pun tanda-tanda kiamat. Kalau kita dah ada tanda. Tak, saya tak peduli tanda kiamat. Bukan maksud dia tak peduli, maksud dia tak percaya. Maksudnya bukan dia tunggu benda tu untuk dia dekat dengan Allah. Tak, dia tak tunggu benda. Ada orang kita nak suruh dekat, tengok dah berlaku dah tanda kiamat. Supaya apa? Supaya kita taubat cepat. Tak, bagi orang yang hati dah tetap, dia tak peduli kiamat bila.
Dia juga tak peduli tentang bila dia mati. Yang dipedulikan adalah pertemuannya dengan Allah. Maka orang yang, tuan-tuan, kalau kita tengok orang yang memang bersedia, kalau saya nama student lah, pelajar, bersedia, periksa bila, dia tak kisah. Kalau orang tu memang Allah dah beri dia ketetapan, suruhlah buat masa mana pun dia okey, dia tak ada masalah. Dia tak perlu diberitahu seminggu sebelum, 2 minggu sebelum. Sekarang, sekarang pun boleh. Begitu bila Allah beri ketetapan hati, maka tidak lagi menjadi persoalan baginya bila dia perlu mati. Kan dia bersedia untuk mati, bertemu dengan Allah Ta'ala. Kemudian tengah ceramah tadi, kata pencatat ini, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jilani bangun. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir tengah ceramah tajuk ni, dia pun berdiri. Dia berdiri sambil dia menjerit, yasruh, dia jerit. Dia berada satu suara yang kuat. Kemudian ditutup wajah dia, tutup. Sambil dia membaca ayat Al-Quran, Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah, wahai api, sejuklah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Tetapi yang ketika Syekh Abdul Qadir bercakap, dia teringat neraka yang menjadikan datang ketakutan padanya. Lalu terus mendoakan moga Allah jadikan api itu selamat, sejahtera kepadanya, yang maksud perlindungan Allah Ta'ala kepadanya. Kemudian dia kata apa? Ya Allah, jangan kau dedahkan berita-berita kami. Lalu dia duduk semula. Apa maksud? Jangan dedahkan berita-berita kami, jangan dedahkan keaiban-keaiban. Tuan-tuan, kita manusia semua ada aib. Hari ni kalau tuan-tuan nak cari salah saya, tuan-tuan boleh jumpa dengan mudah. Tidak susah. Kerana saya bukan manusia sempurna. Baik dari sudut, kalau cikgu bahasa Malaysia nak tahu, nak cari kesalahan tata bahasa saya, dia akan jumpa. Ataupun hari ni kalau ada mana-mana orang lain nak cari silap saya, pasti ada. Sebab saya manusia lemah, saya ada kesilapan. Tak ada orang pun kita duduk nak cari salah, kita tak jumpa. Saya boleh cari. Mereka dia tak buat apa-apa. Kalau orang macam saya duduk ceramah, kalau orang nak cari salah, memang ada. Saya tak nafikan, memang ada. Itu kelemahan kita, manusia. Tetapi bayangkan yang cari kelemahan kita tu Allah. Tetapi bila Allah merahmati seorang hambanya, Allah tak akan bicarakan kelemahannya, tapi Allah bicarakan amalannya, untuk Allah muliakan dia. Sebab itu kita doa pada Allah, ya Allah, jangan kau dedahkan keaibanku. Dan doa yang Rasulullah ajar, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutupkan segala keaiban kami dan amankan segala ketakutan kami. Ini doa yang Rasulullah ajar. Allahumma astur auratina, tutuplah aurat kami ya Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, ya Allah, pada hari kalaulah terdedah keaibanku, engkau butakan mataku. Aku malu untuk melihatnya. Kau butakan mataku. Tetapi macam saya katakan, kita ni mulia bukan kerana kita ni bagus sangat, tidak. Kerana banyak keaiban kita ditutup. Kita ditutup keaiban. Walaupun Allah suruh kita belajar untuk menutup keaiban, tapi setinggi mana pun ilmu kita belajar, keaiban tetap ada. Kalau Allah nak cari aib kita, tuan-tuan, maka habis kita. Dia macam ni, saya bagi contoh. Kita ayah, anak-anak kecil, tuan-tuan tu, kalau tuan-tuan nak cari satu kesalahan untuk pukul dia, boleh tak? Kita akan jumpa. Kita yang niat nak pukul anak ni, saya nak pukul anak saya, maka nak pukul kena justifikasi salah dia. Dia buat salah apa? Saya boleh sebut salah, senang je. Saya panggil dia, mak sini, dia pun lambat sikit. Kenapa lambat? Pungut sebiji. Dan kalau panggil tu melompat depan ni, boleh atau tidak? Boleh. Kerana saya ada kuasa tu. Kalau kita ada kuasa nak cari salah, tak susah. Boleh ditahan seorang. Lepas tu nak cari salah, boleh jumpa tak agak-agak? Dia boleh jumpa. Kenapa pakai helmet sengit ni? Saya sama awak pakai helmet sengit. Boleh je dia. Kenapa Aizah awak ni macam ni? Kalau dia nak cari, dia boleh. Tapi kalau dia memaafkan, maka kita pun aman. Allah Ta'ala nak sebut keaiban kita banyak sangat. Banyak. Bila Allah nak muliakan kita, Allah tak akan sebut keaiban, maka Allah sebut kebaikan kita. Maka kita doa pada Allah, supaya Allah tidak mendedahkan berita keaiban kita, tidak mendedahkan segala keburukan kita. Kerana perkara tersebutlah yang menjadikan kita mendapat rahmat di sisi Allah. Sebab itu disebut dalam hadis, man nukisha fil hisab faqad udziba. Siapa yang Allah tanya-tanya dia tentang hisabnya, maka itu tanda dia azab oleh Allah. Maksudnya ialah
Orang beriman bila Allah nak ringankan azab, maka Allah cuma baca kebaikan dia, dia pergi masuk syurga. Tapi bila orang tu Allah nak azab dia, maka akan dibaca satu persatu. Sehingga jumpa satu benda yang untuk diazab, maka dia akan diazab. Itu yang Rasulullah sebut, man nukisha fil hisab faqad udziba. Siapa yang dipanjangkan hisabnya, maka dia tanda akan diazab. Tapi bila orang beriman, Allah nak beri dia mudah. Ada yang diberi buku catatan tanpa dibaca apa pun, ambil, pergi, terus masuk syurga. Ada, itu dipanggil golongan yang tidak dihisap. Ada orang yang diberi cuma disebut kebaikannya, maka masuk syurga. Ada orang yang diberi buku catatan, disebut kejahatannya, tapi tidak diazab, kerana Allah memaafkannya. Dan ada orang yang disebut kebaikannya, disebut kejahatannya, lalu ditimbang, maka lihat mana berat, mana yang tidak, mana yang ringan. Maka datang syafaat yang Allah izinkan, maka dia masuk syurga. Begitu realiti manusia waktu dihisap. Tapi bila Allah nak dedah keaiban, maka orang ini bermasalah besar dari akhirat kelak. Sebab itu kita doa, Allahumma astur auratina, ya Allah tutuplah keaiban kami, wa amin rawatina, amankan ketakutan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.